إلا بالله العظيم واشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني بخير صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وزينا بالعافية. اللهم اغفرنا بالموت وأكرمنا بنور الفهم وافتحنا بعرفة العلم وحسن أخلاق العلم واجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah kita sambung daripada kitab Iqtinan Fawaid di Syarh Qawaid Al-Aqaid pada muka yang ke-185 ya. Silap di situ pada kata muallif thumma qala wa alzama al-khalqa iman dengan para nabi. Jadi ya, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan setiap daripada mukallaf itu mengimani dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang terkandung dalam syahadah yang kedua. Okey. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, thumma qala rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa alzama al-khalqa tasdiqahu. Allah melazimkan, mewajibkan akan sekalian makhluk membenarkan Nabi fi jami'i ma akhbaru anhu, pada setiap perkara yang Nabi beritahu tentang Allah fid dunya wal akhirah, berkait dengan dunia dan juga akhirat. Yakni menghendaki oleh Imam Ghazali apa perkara itu? Jami'i ma akhbaru anhu fid dunya wal akhirah. Yakni menghendaki oleh Imam Ghazali ma qad tahaqqaqa, apa yang telah tahakkuk berlakunya, au yatahaqqaqa wujuduhu, ataupun lagi akan berlaku wujudnya, au yatayaqqanu akan berlaku berkait dengan cerita umat-umat terdahulu ataupun hukum yang sedang diturunkan, dilakukan ini. Wa ma yakunu min awal fi zaman, dan apa yang berlaku daripada perkara-perkara yang mendatang daripada masa. Wa alamis saah, dan tanda-tanda kiamat. Wa ma yajri bi umami, apa yang berlaku bagi umat-umat, wali ghairiha, dan bagi selainnya, minal waqa'i ad-diniyah, daripada perkara-perkara yang berkait dengan agama, wa ghairiha, dan selainnya. Wa anna dunya, dan bahawa sesungguhnya dunia la budda min infiradiha, tak dapat tidak mesti akan tamat. Infirad di mana akan habis, akan musnah, akan tamat dia. Wa zawaliha, akan musnah. Wa fanaiha, akan fana dia. Wa khurujid dajjali, dan keluarnya dajjal. Wa ya'juj wa ma'juj, keluarnya ya'juj ma'juj. Wa tulu'i syamsi min maghribiha, dan keluarnya matahari daripada barat. Wa khurujid dabbati, dan keluarnya dabbah, binatang yang keluar daripada bumi ini, yang memberitahu orang kafir ataupun Islam. Wa nuzuli Isa alaihi salam, turunnya Nabi Isa alaihi salam fil ummah, dalam umat Islam. Wa yaqtulul khinzir, dia akan bunuh khinzir. Dan Nabi sebut itu bunuh khinzir. Dah, khinzir ni termaklumlah binatang yang kotor, yang banyak
penyakit datang daripada ini. Wa imamuna yawma idzin minna, dan imam kita pada ketika itu minna. Okay. Wa imamuna yawma idzin, dan daripada umat Nabi SAW. Ini isyarat kepada yang mengimamkan akhir zaman akan turun Imam Mahdi, turun Nabi Isa. Tapi yang menjadi imam ketika itu ialah keturunan Nabi daripada umat Nabi SAW yang kita gelar sebagai Mahdi, itulah Muhammad bin Abdullah. Bima'na, jadi bima'na dengan maksud apa? Annahu yakunu ala hukmil millatil Muhammadiyah. Bahawa Nabi Isa ini akan berjalan atas hukum millah agama Nabi Muhammad. Dia akan berjalan atas hukum agama Nabi Muhammad. Nuzul Isa fil ummah hakaman adlan muqsita fa yaksus sahih. Agama Nabi. Hukum sebagai agamanya agama Nabi SAW. Syariat Nabi Muhammad SAW. Ketika itu tidak berlakulah, maknanya orang kata dah mazhab apa imam apa nama ni Nabi Isa tu, dia tu mujtahid dah. Jadi ketika itu mazhab Nabi Isa mazhab Nabi Isa yang mana dia bertugas sebagai mujtahid yang berijtihad berdasarkan nas-nas yang ada dalam syariat Nabi Muhammad. Jadi dia masih terikat dengan syariat Nabi. Ketika itu dia sebagai pemerintah dan dia yang berhak untuk berijtihad. Jadi tak berlakulah kisah ni berlaku dalam dalam kitab Al-Madhabiyah Imam almarhum Said Muhammad Ramadan Al-Buti, Muhammad Said Ramadan Al-Buti disebut tentang kekeliruan orang yang menolak mazhab ni. Dia kata mazhab ni salah, bukti Nabi Isa turun, nanti dia akan bawa mazhab tu, mazhab Hanafi ke, mazhab Maliki ke, mazhab Syafi'i. Jawapan ni dia tak perlu bawa mazhab sebab dia tu sendiri mujtahid dia tak boleh taklid kepada mujtahid yang lain. Mujtahid dia kena ijtihad sendiri. Dan umat ketika itu akan jadi mazhab itu akan cair menjadi mengikut mazhab Nabi Isa. Ijtihad Nabi Isa. Dia sebagai pemimpin, dia sebagai mujtahid yang layak berijtihad, tapi dalam lingkungan syariat Nabi SAW. Ya. Qala ba'dul mutasawwifati, berkata sebahagian daripada ahli tasawuf, wa yartafi'ul ijtihad, dan terangkat ijtihad fi zamanihi. Ijtihad ada dah. Mana tak berlaku ijtihad? Li'anna ijtihadahu la yukhti, kerana ijtihad Nabi Isa tidak akan tersalah. Dan sebab dia turun dia turun akhir zaman, dia sebagai mujtahid, pula dia Nabi yang turun pada akhir zaman. Jadi ijtihad dia tidak akan salah. Ijtihad dengan maksud ijtihad yang zanni itu tidak berlaku lah. Kerana apa yang didapat itu dengan atas jalan daripada ilham Allah Subhanahu Wa Taala. Fala yakunu ghairu ra'ih, tidak akan berlaku selain daripada pandangan Nabi Isa. Jadi semua umat akan ikut kepada apa yang diletakkan oleh Nabi Isa. Dan sebelum tu kita mengikut kepada orang yang disuruh ikut fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi umat sekarang mengikut ahli zikri. Ahli zikri ialah ulama-ulama mujtahidun yang diiktiraf ahli dalam ijtihad. Qala wa qad yakunu akhdhuhu lil ahkam biwasitati malakin. Dia kata dah macam mana boleh berlaku? Adakah di sana berlaku wahyu? Adakah berlaku wahyu padahal
apabila wahyu terakhir itu, maknanya dengan tamatnya Rasulullah SAW, habislah wahyu kan. Habislah wahyu. Dengan maksud risalah tamat dengan Nabi SAW. Nabi Isa turun ni bukan dia membawa risalah baru, dia hanya meneruskan risalah Nabi Muhammad. Jadi macam mana boleh kata dia apa ijtihad dia takkan salah? Adakah terima wahyu? Wa qad yakunu, katanya boleh jadi yakunu akhdhuhu lil ahkam, mengambilnya Nabi Isa bagi hukum itu biwasitati malakin, dengan perantara malaikat, manaman secara tidur, wa nahwi atau seumpamanya. Mana boleh kita kata Nabi Isa dia berlaku seumpama salah seorang umat daripada umat Nabi. Sebab dia tertakluk dalam hukum syariat Nabi SAW. Maka sebagaimana boleh berlaku ilham daripada Allah Ta'ala kepada seseorang, maka Nabi Isa menerima hukum ataupun penentuan itu sama ada melalui perantara malaikat dalam tidur dan seumpamanya. La ala sabili wahyil mu'tad, bukan atas jalan wahyu yang biasa, bukan atas jalan wahyu yang berlaku pada zaman yamla'ul arda qistan wa 'adla, akan memenuhi bumi ini dengan keadilan dan juga adil. Samalah qistan, adil dan jadi dia akan penuhi keadilan, memerintah dengan adil. Kama muli'atin jawran wa zulma, sebagaimana dahulunya bumi ini dipenuhi dengan kezaliman dan kezaliman. Jauh dimakna kelampauan dan juga kezaliman. Faqila, maka dikata buat. Maka dia kata tu Mahdi tu Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz, ya anal waqi'a kadzalika, kerana waqi'nya demikian. Kerana Umar bin Abdul Aziz ni pada zaman pemerintahannya penuh, dia memenuhi dunia dengan keadilan. Tapi kila sajalah. Wa nisbatuhu, dan nisbah keturunan Mahdi li ahli bait, kepada ahli bait kan seperti Salman. Umpama nisbah dinisbahkan Salman Al-Farisi, padahal Salman Al-Farisi bukan kaum, tapi kerana Salman ada sekali. Iqala alaihi salam Salman minna ahli bait, Salman itu daripada kalangan kita itu ahli bait. Ini kalau kita lihat lain kisah Salman Al-Farisi ni, betapa dia ni orang yang tua dah. Dia dalam berpindah daripada beberapa agama, daripada manusia berpindah pada yang Nasraniyah, ahli kitab, nak sampai ni kepada Madinah, sehingga berjumpa dengan Nabi SAW. Dia rehlah pencarian agama. Kisah dia panjang. Jadi dia tidaklah, dia ni duduk di negeri asing. Dia asal daripada Parsi kan, duduk tiba-tiba di Madinah. Maka Nabi SAW mengambil hatinya. Ada sekali Salman, Nabi masukkan sekali kedudukan Salman. Salman minna ahlal bait, Salman nisbah pada kita umpama ahli keluarga juga, supaya dia tidak rasa terasing dan dia tidak rasa dia tu terpinggir daripada keluarga dia dan seumpamanya. Maka penisbahan tu bahaya nisbatun diniyah, nisbah dari segi agama. La nisbatun tiniyah, bukan nisbah daripada tiniyah ni keturunan, bukan nisbah daripada keturunan. Bukan maknanya dia keturunan Nabi, bukan. Nisbah dari segi agama. Wakila ghairuhu, ada kata selain daripada dia. Walam yarid bita'yini qati'un, dan tidak datang dengan penentuan siapa Mahdi itu satu dalil yang qati', dalil yang betul tak ada. Wala warada bihi syahidun yang fi syakka, dan tidak datang dengannya syahid yang menafikan syak. Ada bukti-bukti yang menafikan syak kepada saya, tak ada. Bahkan bal fil hadis, bahkan dalam hadis disebut la nabiyya ba'di, tidak ada nabi selepas aku, wala mahdiyya illa Isa, dan tidak ada Mahdi kecuali Isa alaihi salam. Ini berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah.
la yazdadu al-amru illa shiddatan wa dunya illa idbara wa nas illa syuhan. Tidak akan bertambah kecuali akan bertambah berat urusan itu. Dunia akan jadi dalam ketinggalan, ke belakang. Idbara makna membelakangi akhirat. Manusia itu tidak akan melakukan syuhan kecuali akan jadi bakhil. Wala taqumu sa'ila ala syirarin nas, dan kiamat tidak akan berlaku kecuali dalam keadaan manusia yang jahat. Wala mahdi illa Isa bin Maryam, tidak ada mahdi kecuali Isa bin Maryam. Jadi mahdi di sini kata Abu Hasan As-Sindi ai wasfan, iaitu sifatlah. Sifat dia iaitu yang al-mahdi yang mendapat petunjuk, bukan laqab. Ai al-muttasif bil huda, yang bersifat dengan mendapat hidayah ala kulli wajhin, atas setiap wajah pada Rasulullah sallallahu alladhi yansarifu ilaihi mutlaqul ismi wa Isa, yang diitlaqkan dengan nama yang mendapat hidayah itu Nabi Isa lah. Okey, jadi adakah dia menafikan? Sebab dia kata wal hadithu ala taqdiri thubuti, hadis ini atas adanya sabit hadis ini, maka la yukhalifu ahadith mahdi, dia tidak menafikan hadis tentang adanya keturunan Nabi yang namanya kita isbatkan adanya pemerintah yang ada ini yang digelar sebagai mahdi, wa adamu ta'wilahu, dan kita tidak bercakap tentangnya dengan nafi ataupun isbat. Nak nafi pun kita tak boleh nak nafi sebab ada hadis. Nak isbat sungguh dengan makna menentukan, ta'yin pun tak dapat sebab tidak ada nas yang qati' yang ta'yinkan. Jadi dengan atas dasar ahli sunnah ataupun jumhur lah kita kata, sebab dia kata dia pada usul i'tiqad tidaklah, tapi benda yang menjadi tanda ataupun menjadi sifat kepada ahli sunnah, jumhur ahli sunnah jemaah percaya dengan akhbar tentang al-mahdi. Cuma dia masih dalam lingkungan kita panggil dalalah yang zaniyah. Tapi sebab itu pandangan yang sawab, pandangan ramai di kalangan ulama ahli sunnah wal jemaah mengiktikadkan bahawa ada, tapi tidak menafikan ataupun tidak mendetailkan dan menentukan siapakah itu. Dan kebanyakan yang menentukannya akhirnya salah muka. Tak betul lah ke? Tak betul lah ke? Berlaku banyak dah sebelum ni. Dakwaan jadi mahdi itu berlaku banyak dah. Thumma in kana mutaakhiran, thumma in kana mutaakhiran, jika adalah dia datang terkemudian, fa idza dhahara ala wasfihi, jika zahirlah mahdi ini atas sifat yang disebut dalam hadis, wa qama bil kalimah, dan dia mendirikan, menegakkan kalimah yang diceritakan tentang sifat dia itu atau apa yang akan diucapkan ni. Sebab kisah mahdi ni adalah beberapa riwayat-riwayat itu menceritakan sifat dia, biar dia akan kata, biar dia akan dibayar dia rukun rukun yang mani dah ke mana, dibayar di Mekah lah, di Kaabah. Okay. Kalau lah datang terkemudian, ni dengan andaian bahawa tak datang, dengan kita andaian mahdi itu maksudnya ialah orang-orang yang mendapat petunjuk, umpama Umar bin Abdul Aziz, ataupun Nabi Isa itu sendiri, sebab dia itu berjalan atas petunjuk Allah Ta'ala. Itu satu. Ataupun datang memang daripada sebagaimana yang disifatkan itu, datang terkemudian, zahir di atas sifat yang disebut. Wa qama bil kalimati 'ala al-wajhi mustaqim, dan menuturkan kalimah atas jalan yang lurus, dia membawakan ataupun kalimah yang betul, yang hak. Wastaqarra amruhu, dan jadi tetap keadaan dan tetap keadaannya di atas kebenaran. Untuk maka kita ikut. La qabla dzalik, tidak sebelum itu. Ni makna masalah ni, masalah pendakwaan. Dakwa jadi mahdi ni, tiba-tiba dakwa akhirnya tukar jadi
jadi bawa ajaran sesat, jadi bawa kepada perkara-perkara yang tak betul tu. Nampak? Jadi pada mula-mula tu kita nak kata ya bodoh atau tak, makna ini makna Imam Syekh Ahmad Zarruq bawa satu, kita kata bagaimana kita nak mendepani ataupun kita nak melakukan, nak bermuamalah dengan situasi. Contohnya ada pendakwaan-dakwaan sebeginilah. Jadi maknanya selagi mana sifatnya mengikut sifat itu, dan dia kekal istiqamah atas jalan dia, atas sifat itu, atas kebenaran, maka ketika itu bila kekal begitu dan berlaku sebagaimana yang diceritakan, maka kita ikut. La qabla dzalik, tidak sebelum itu. Maknanya sebelum itu mungkin boleh jadi orang dah kata dah Imam Mahdi ni. Kita percaya tak? Kita biar dulu. Nak nafi pun kita tidak ada dalil penafian. Nak sungguh pun kita nak kata sungguh pun boleh jadi dia sebenarnya bukan Mahdi. Sehinggalah kekal istiqrar urusan dan keadaan itu, barulah kita ikut. Fa inna dzalika qad fataha baban. Kenapa? Kerana demikian itu membuka satu pintu minal fitnati wal irtirari, daripada fitnah dan juga tipu daya. Kabiran ayyaftahu baban kabiran, membuka pintu yang luas daripada fitnah dan tipu daya. Memang yang Juhaiman di Mekah tu sebab tu sampai tawar Mekah dengan senjata sebab apa? Dakwaan Mahdi. Dakwaan Mahdi. Jadi memang kalau kita cepat percaya ataupun kita tak gunakan tindakan yang hikmat dan betul, boleh jadi kita pun masuk sekali. Dan kalau dia sesat habis kita. Jadi kita, orang tu bila percaya ke orang payung kita nak hilangkan kepercayaan tu lah. Orang tu bila percaya, dan benda ni syaitan dia mainkan peranan. Yang berlaku masa zaman Mekah dulu pun, Juhaimah tu pun, dia kalau tengoknya bukan sembarangan lah yang mendapat mimpi bahawa tu orang daripada pelbagai negeri-negeri Arab, di Tunisia, di Maghrib ni, dapat mimpi bahawa dia Imam Mahdi. Dia pula ada sifat tu. Tapi bila macam mana boleh jadi tu? Syaitan ni dia pandai. Dan dia tawatur al-manamat. Macam dia boleh kata kita tawatur lah. Boleh banyak mimpi-mimpi yang menunjukkan bahawa Imam Mahdi. Tapi akhirnya apa yang berlaku? Guna senjata, masuk tawang kau. Tawang kamu, tawang dia haram. Paksa akhirnya kena bunuh. Kerajaan terpaksa panggil kuasa dua untuk cuba nak jatuhkan balik. Boleh tengok dalam ada dia yang buat dokumentari tentang Juhaiman Juhaiman Al-Utbi. Okey. Jadi kita tengok pelik tau, takkan salah. Bukan saya pakat nak mimpi. Orang ni bukan dia kenal salah satu sama lain. Tu mana. Kita benda tu tak pelik. Kalau adalah dakwaan sebegitu kat Malaysia ni. Rasa pelik lah. Maknanya hak jauh lagi hebat dakwaan itu. Akhirnya tertipu belaka dia cakap. Tengok Malaysia ni dakwa kata gini, dakwa jadi wali, dakwa jadi jumpa apa ni, nak beri khidil lah. Kalau sekadar dakwaan saja, jadi kena jaga-jaga sikit lah. Kita tak nafi sebab tu apa nama ni, tindakan ataupun pesanan Syekh Ahmad Zarruq kata selagi mana tu kita tengok. Nak nafi pun kita tak nafi lagi mana tak jelas lah. Kalau jelas nipu tu nafi je lah. Nak isbat pun tak, sehinggalah istiqrar dan berlaku sebagaimana hadis. Masa itulah baru kita berbaiat. La siyama inda kathirin, lebih-lebih lagi dengan orang yang ramai, mimman lahu ta'alluqun, yang mereka ada berkait, yang ada terkait dan terikat dengan, mereka cenderung kepada perkataan Syekhul Muhyiddin Ibn Arabi wa Nahwi. Bila dibaca dalam Ibn Arabi, dalam beberapa tulisan dia cerita pasal Mahdi. Lebih lagi orang yang suka dan terikat hati dengan tulisan Syekh Muhyiddin ni, boleh jadi dia akan berlaku kepada apa? Kepada dakwaan menjadi Mahdi ataupun mendakwa mengikut seorang tu jadi Mahdi seumpama. Tu dia besar. Dia berusaha.
Lebih-lebih lagi yang terikat ataupun yang tertarik dengan kataan Syekh Muhyiddin Ibn Arabi wa Nahwi. Supaya apa? Bahaya. Jangan. Fa inna dzalika qad fataha baban minal fitnati wal ikhtirari kabira. Ai fataha baban kabira. Ada ni, ada sebahagian tu buat perkampungan tu. Beli tanah dalam tempat pedalaman, dalam kebun-kebun, nak siap perkampungan nak tunggu Imam Mahdi. Bahaya tak? Bahaya lah ni. Masalah ni kat dia berapa keluarga yang terpaksa akhirnya berhenti kerja, keluar duit simpanan semua. Berapa? Sebab kepercayaan. Kalau orang kita kenal pun ada itu lah. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu jaga-jagalah. Jaga-jaga pada benda-benda yang sebegini. Okay. A'adzanallahu minal fitani. Moga Allah Subhanahu wa taala memelihara kita daripada fitnah. Ma zahara minha wa ma batan. Apa yang zahir daripadanya, apa yang tersembunyi. Bimannihi, dengan anugerah Tuhan. Wa karamihi, kemuliaannya. Wa judihi, dan kemurahannya. Wa huwa hasbuna, dialah yang mencukupkan kita. Wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik wakil yang masih dalam muhaya dan di doa untuk Bukhari taqabbal Allah minna wa amal. Insya-Allah kita tengok kalau ada masa kita sambung esok pada kuliah maghrib. Wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakallahu anna sayyidina. Jazakallahu anna sayyidina. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.